Tadi bersama dengan saya di talian ketika ini, kita ada yang berbahagia Dato' Abdul Rahim bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, dan hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan Bengkel Transformasi Minda Masyarakat. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Dan saya dikabarkan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam PPSPPA ketika ini sedang mengadakan Bengkel Transformasi Minda Masyarakat bermula kemarin dulu dan akan berakhir pada hari ini dan mungkin Dato' boleh kongsikan bersama dengan kami tujuan dan juga objektif bengkel ini serta pengisiannya bagaimana. Silakan. Bengkel ini diadakan untuk mencarikan idea-idea dan juga menyediakan satu plan strategik untuk mentransformasikan minda masyarakat kita terhadap kesedaran tentang alam kita dan juga kebersihan pengurusan awam dan pengurusan sistem pepejal. Ini kita rasa sangat-sangat perlu kerana berbagai-bagai tindakan kempen yang telah kita laksanakan sebelum ini dan memberikan informasi kepada masyarakat belum begitu memberikan tahap kesedaran minda yang begitu baik, kerana kita selalu disebutkan bahawa kita mempunyai infrastruktur yang bagus kelas pertama tapi minda kelas ketiga. Ini adalah satu cabaran yang sangat besar pada pandangan kami. Jadi oleh kerana itu kita sediakan satu bengkel ini untuk menyediakan plan-plan tindakan yang sangat komprehensif nanti yang akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan insyaAllah sekiranya plan ini dapat dihasilkan dengan baik dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat, pastinya kita akan mencapai tahap Malaysia maju yang mentaliti masyarakatnya juga kelas pertama menjelang 2020. Bagaimana pula dengan penyertaan bengkel ini, Datuk? Ya, penyertaan bengkel ini kita ada 45 orang peserta yang terdiri daripada universiti-universiti, begitu juga dari NGO, begitu juga dengan agensi kerajaan yang terlibat, PBT dan juga jabatan-jabatan melibatkan sistem pepejal. Saya rasa di antara PBT yang terlibat termasuk juga Dewan Mendarai Kuala Lumpur, kita ada juga Jabatan Alam Sekitar dan juga MIT dan juga beberapa program association yang tertentu yang boleh membantu kita. Dan saya juga difahamkan bahawa bengkel transformasi ini merupakan yang pertama seumpamanya di Malaysia benar. Adakah selepas ini bengkel ini akan diteruskan pada masa depan atau bagaimana, Datuk? Bengkel ini sebenarnya adalah yang pertama kerana ia akan menyediakan satu plan tindakan ataupun plan strategik untuk transformasi minda tentang alam sekitar dan juga kebersihan. Oleh kerana itu, apabila kita selesai dengan dokumentasi yang kita akan wujudkan nanti, tindakan-tindakan yang melibatkan juga pihak-pihak tertentu akan diadakan, terutamanya macam mengadakan perundingan dengan industri, perundingan dengan masyarakat dan sebagainya. Itu pun akan diadakan bengkel-bengkel lanjutan terhadap tindakan-tindakan yang akan kita nyatakan di dalam dokumen ini nanti. Dan ada 40 orang pakar yang dipilih di samping pelbagai latar belakang dan jawatan seperti agensi yang akan bersama membincangkan isu-isu yang berkaitan. Dan antara isunya bagaimana, Datuk? Antara isunya ialah satunya ialah tentang pemahaman masyarakat tentang tahap solid waste management ataupun pengurusan pepejal. Ini harus kita tangani kerana ramai masyarakat kita yang contohnya tahu hanya membuang sampah sampai tong sampah saja. Apa yang berlaku selepas itu tak tahu. Di pusat pelupusan ataupun incinerator dan macam mana kita convertkan kita semula kepada sektor-sektor tertentu mungkin mereka belum tahu. Jadi maklumat-maklumat ini akan kita dedahkan di dalam plan ini nanti. Satunya ialah menyedarkan masyarakat tentang tanggungjawab mereka. Kita nak jadikan mereka lebih bertanggungjawab terhadap kebersihan sekeliling mereka sendiri. Contohnya kalau sekarang ini kita nampak orang buang sampah pun kita tak peduli saja. Jadi kalau macam di negara maju, orang lain boleh menegur dan bagaimana mereka rasa malu membuang sampah merata-rata. Jadi ini juga harus kita tekankan isunya. Selain daripada itu, dari segi industri juga, mereka juga harus peka tentang mengeluarkan barangan mereka atau produk mereka yang lebih environmentally friendly, bukan lagi membuat produk-produk yang tidak begitu baik pada alam sekitar contohnya. Ini pun lagi isu yang kita pun sedang tangani. Selain daripada itu, isu-isu pembuangan sampah haram yang kita tengok industri dan juga pihak tertentu membuang sampah di merata-rata di tepi jalan, itu adalah satu yang tidak elok. Jadi kita
ingin mengambil tindakan penguasaan yang mungkin lebih tegas lagi. Dan saya ingin maklumkan di sini kan, dengan tindakan tegas ini, contohnya di Negeri Sembilan sudah tidak ada lagi sampah haram, sampah longgok di seluruh Negeri Sembilan contohnya. Jadi negeri-negeri lain juga kita akan teruskan sistem pengawasan yang rapi ini. Ya, dan akhir sekali harapan Datuk terhadap bengkel yang berlangsung selama 3 hari ini, dan juga harapan Datuk lah terhadap Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam dalam mengadakan bengkel transformasi minda masyarakat ini. Silakan. Ya, sudah pastinya saya sangat mengharapkan kita akan dapat menghasilkan idea-idea yang bernas yang dapat dilaksanakan dengan baik sekali. Selepas itu kita juga mengharapkan dalam masa beberapa tahun ini, kita mengharapkan tahun 2020 kita benar-benar mencapai minda masyarakat kelas pertama, iaitu sebagai sebuah negara maju. Jadi PSP akan memantau segala tindakan-tindakan yang telah pun dicadangkan oleh bengkel ini dalam bengkel ini, dan kita pasti beberapa tindakan awal akan kita laksanakan, kerana beberapa tindakan yang mudah-mudah kita laksanakan dahulu yang merubahkan industri dan sebagainya mungkin makan masa sedikit. Itu saya rasa kita akan ikuti perkembangannya dari semasa ke semasa. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Datuk ya. InsyaAllah ada kelapangan kita boleh bersua lagi nanti ya. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi